warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anda bersama dengan saya lagi Kristina. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi kisah berkenaan dengan sahabat. Okey, baik. Jadi hari ini sahabat yang saya akan kongsikan bersama anda, okey, kita baca satu orang kata petikan ni. Petikan ke ayat macam ni? Okey, yang mana dikatakan di sini, dimakamkan di bawah benteng Konstantinopel. Siapakah sahabat hari ini yang saya akan ceritakan? Jadi jom kita mulakan. Okey. Baik. Alright, sahabat yang saya akan ceritakan ini adalah seorang sahabat besar yang sangat-sangat terkenal. Okey, yang sangat terkenal dengan nama Khalid bin Zaid. Okey, Khalid bin Zaid bin Kalib daripada Bani An-Najjar. Okey, dan panggilan dia mungkin anda tak biasa dengar, itu nama penuh kan. Mungkin anda tak biasa dengar nama penuh dia, tapi saya pasti anda akan pernah dengar nama ni. Okey, nama beliau, panggilan beliau adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Mesti pernah dengar kan? Okey, jadi kita revise sikit. Mana yang ingat, kita revise balik. Mana yang tak pernah dengar, jom kita dengarkan sama-sama. Okey, jadi Abu Ayyub Al-Ansari ni dia berasal daripada suku kaum Ansar. Okay. Dan siapakah daripada kaum muslimin yang tak kenal Abu Ayyub ni? Siapa yang tak kenal dia? Okay, sebab apa? Abu Ayyub ni Allah dah mengharumkan nama dia daripada timur hingga ke barat negeri. Allah telah meninggikan darjat dia saat dia memilih, saat dia tu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Saat baginda Nabi Muhammad memilih rumah Abu Ayyub, okey, bukan rumah orang muslim, kaum muslimin yang lain tahu, rumah Abu Ayyub ni, okey, untuk sebagai tempat persinggahan Nabi Muhammad SAW saat baginda tiba di Madinah sebagai seorang muhajir. Okey, dan apa yang berlaku ni sangat-sangat menggembirakan hati Abu Ayyub lah. Ialah rumah kaum muslimin yang lain tak disinggah pun oleh baginda Nabi Muhammad, tapi rumah Abu Ayyub ni disinggah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan sekadar singgah, tetapi tidur di rumahnya. Jadi macam mana ceritanya tu? Okey, sambung lagi. Jadi saat Rasulullah SAW singgah di rumah Abu Ayyub adalah sebuah kisah yang sangat manis dan indah untuk dikenang. Okey, dan kisah ini dimulai dengan Rasulullah SAW, baginda tiba di Madinah. Okey, lalu beliau pun baginda disambut oleh para penduduk di sana. Okay, dengan sambutan yang sangat-sangat mulia, dengan hati yang terbuka, mata mereka pun memancarkan kerinduan terhadap seorang kekasih Allah. Jadi mereka ni macam mengalu-alukan lah. Kita boleh bayangkan dan imagine lah macam mana lah Rasulullah yang datang ni. Rasulullah datang, kemudian penduduk-penduduk Madinah pun menyambut Rasulullah dengan sangat-sangat gembira, dengan sangat-sangat seronok. Ibarat macam kekasih datang lah. Macam tu lah. Okay. Lalu mereka pun bukan setakat mengalu-alukan kedatangan baginda, tetapi mengalu-alukan juga kehadiran baginda Nabi Muhammad ke rumah mereka. Sampai kan penduduk-penduduk Madinah ni, mereka buka pintu rumah mereka macam nak katakan mereka sedang menyambut ataupun nak menyambut baginda ke rumah mereka untuk singgah. Okay. Jadi Rasulullah SAW pun singgah, sebelum menyinggah di satu tempat, adalah nanti kita sambung. Okey, baginda singgah di satu tempat di Quba, yang mana sebuah dataran yang terdapat di Madinah. Okey, dan baginda di sana selama 4 hari lamanya. Dan kalau anda biasa dengar Quba ni kita panggil masjid kan. Quba ni adalah masjid Quba, yang mana masjid ini dibangunkan, kalau anda biasa dengar, Masjid Quba dibangunkan atas dasar takwa. Dibangun berdasarkan takwa, macam itulah. Okey. Jadi Rasulullah pun bangunkanlah masa baginda di sana, berhenti di sana, baginda membangunkanlah Masjid Quba ini. Okey. Kemudian baginda pergi meninggalkan Quba dengan menaiki untanya menuju ke Madinah, dan di tengah perjalanan baginda berjumpa dengan pemuka Yathrib. Okey, yang mana mereka menghalang jalan Rasulullah SAW. Okey, sebab apa? Sebab masing-masing ni menghalang ni sebab mereka ni nak mengajak Rasulullah sebenarnya. Mereka nak ajak Rasulullah pergi singgah rumah mereka. Bukan singgah saja, tidur pun tak apa. Rasulullah kan? Jadi mereka ni halang jalan Rasulullah. Sebab apa? Sebab mereka nak sangat Rasulullah pergi ke rumah mereka. Jadi masing-masing pun menariklah unta Rasulullah sambil berkata,
menginaplah di rumah kami ya Rasulullah dalam penjagaan dan pengawasan yang begitu kuat. Mereka ajaklah Rasulullah kan. Okay. Jadi baginda pun bersabda, biarkan unta ini berjalan kerana ia sudah diperintahkan. Jadi ketentuannya nanti dekat mana unta tu berhenti, maka di situlah rumah yang Rasulullah akan inap. Jadi orang-orang penduduk-penduduk Madinah ni pun diorang pun ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunggulah sampai unta tu berhenti di rumah seseorang. Okey. Lalu unta ni pun melanjutkan perjalanan dia menuju tempat yang ataupun tempat dan tujuan yang diikuti oleh pandangan mata dan harapan hati para penduduk lah. Okey. Jadi jalan punya jalan. Bila saja unta ini melewati sebuah rumah, maksudnya dah lepas sebuah rumah, maka tuan rumah tersebut akan jadi macam sedih lah, kecewa lah, sebab dia tahu unta tu tak berhenti kat situ, unta tu pergi terus je. Maksudnya unta tu takkan berhenti situ dan Rasulullah pun takkanlah menginap di situ. Maka mereka ni pun sedih. Jadi tak apalah, yang dah lepas tu lepas, masih lagi berbaki, unta ni masih lagi tak jalan dekat rumah-rumah penduduk yang lain, maka mereka pun ikut je belakang unta Rasulullah ni, nak tengok unta ni pergi mana. Okay. Jadi unta ni pun masih saja melakukan tugas dia dan para manusia pun mengikuti jejaknya, sebab apa, mereka nak tahulah tempat kat mana yang akhirnya unta ni akan berhenti. Sampailah satu masa unta ni berhenti di sebuah perkarangan kosong, yang mana perkarangan rumah ini adalah di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Okey. Jadi unta ni bila tiba saja di sana, dia terus duduk. Okey, dia terus duduk. Okey. Tapi walaupun unta tu dah berhenti dan duduk, Rasulullah tak turun lagi daripada badan unta tu lah. Okay, jadi unta tersebut terus duduk dekat sana. Dia tak melompat ke, berdiri, pergi ke, tak ada. Okay, dan Rasulullah pun lepaskanlah tali kekang daripada unta baginda. Tetapi walaupun dah lepas tali kekang tu, unta tu masih lagi duduk kat situ. Okay, unta tu masih lagi duduk kat situ. Okay, dia tak angkat kaki dia langsung. Dia masih lagi berhenti dan duduk di tempat yang mana dia berhenti tadi. Okay, jadi rumah Abu Ayyub rumah Abu Ayyub lah yang menjadi pilihan unta tersebut. Jadi rumah Abu Ayyub ni kita boleh imagine kat sini, rumah dia 2 tingkat. Rumah dia 2 tingkat, dan Abu Ayyub pada waktu Rasulullah datang tu, Abu Ayyub sangat-sangat seronok, dan rumah pada bahagian atas tingkat 1 rumah Abu Ayyub ni dikosongkan. Sebab apa? Sebab nak bagi Rasulullah duduk lah. Okay. Jadi dipelawalah Rasulullah ni untuk tinggal di rumahnya dan duduk di atas. Tetapi Rasulullah tak nak. Rasulullah lebih memilih untuk tinggal di bawah sahaja. Maka Abu Ayyub pun lakukan permintaan tersebut, maka baginda duduk bawah sahaja. Okey. Dan malamnya pula Rasulullah SAW dah berada di tempat tidur baginda. Okey, Abu Ayyub dan isterinya pun macam nak pergi naik tidur lah kan kat tingkat atas, sebab baginda kat bawah, maka mereka pun naiklah ke atas. Tetapi bila saja mereka nak tutup pintu, Abu Ayyub menoleh ke arah isterinya sambil berkata. Apa yang Abu Ayyub kata? Celaka kamu, apa yang kita telah perbuat ni? Apakah pantas Rasulullah SAW berada di bawah dan tinggal di atasnya? Maksudnya patut ke kita buat macam ni kan? Rasulullah tidur dekat bawah, kita senang-senang tidur dekat atas kan? Macam tak menghormatilah. Rasulullah tidur bawah, kita tidur atas. Kemudian bayangkanlah Rasulullah tidur di tengah-tengah ruang tamu bawah kan? Bayangkan okey. Jadi mereka pun contohlah katil dekat atas tu kan, katil dekat atas, ada katil dekat atas, duduk dekat tengah-tengah ruang tamu tu. Ibarat mereka bimbang yang mereka ni macam tidur atas Rasulullah, macam tak menghormati, macam tu. Okay, boleh bayangkan tak? Okay, jadi mereka rasa risau sangat, bimbang. Jadi mereka pun duduk pada bahagian yang mereka rasa mereka takkan berada di atas Rasulullah. Faham tak? Mereka sangat risau sampai tahap ni sekali, Masya Allah. Okay? Menjaga sangat. Mereka sangat-sangat menjaga. Abu Ayyub dan juga isterinya sangat menjaga. Okay? Jadi akhirnya suami isteri ni pun jadi bingung. Mereka berdua pun tak tahu nak buat apa. Jadi kedua-duanya tadi merasa tak tenang, kecuali saat mereka nak ke bahagian atas rumah, mereka tak duduklah tepat atas tempat Rasulullah tidur. Contohlah Rasulullah tidur pada tengah ruang tamu bawah,
mereka tak adalah duduk dekat bahagian tengah tingkat atas tu. Mereka akan duduk kat tepi-tepi ujung-ujung supaya mereka rasa selamat lah, tak rasa macam mereka memijak ataupun melangkah ataupun duduk atas Rasulullah. Sampai macam tu sekali mereka menjaga. Okey. Jadi mereka berdua dengan hati-hati tak melangkah kecuali pada sudut pinggir yang jauh daripada tengah. Seperti yang saya cakap tadi lah. Okey. Esok pula Abu Ayyub ni mendatangi Rasulullah, kemudian dia pun berkata kepada Rasulullah, demi Allah, malam tadi kami tidak boleh tidur. Okey. Baik aku ataupun Ummu Ayyub, kata Abu Ayyub kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah tanyalah, kenapa? Kenapa ni wahai Abu Ayyub? Lalu Abu Ayyub pun cakap, aku teringat bahawa aku berada di tengah rumah di mana engkau berada di bawahnya. Dan aku sedar bahawa jika aku bergerak pasti akan membuat debu berterbangan. Ini salah satunya juga. Sebab dia risau debu berterbangan kalau dia duduk dekat betul-betul atas kedudukan Rasulullah. Jadi dia kata apa lagi kepada Rasulullah? Okey, dia risaulah debu-debu berterbangan akan menimpa pada Rasulullah dan mengganggu Rasulullah tidur. Dan aku teringat bahawa aku akan menghalangi dirimu dan wahyu, kata Abu Ayyub. Jadi Rasulullah pun katalah kepada Abu Ayyub kembali. Dia kata, tenanglah wahai Abu Ayyub, aku lebih senang tinggal di bawah kerana banyak orang yang mengunjungiku. Itulah sebabnya Rasulullah nak duduk bawah. Okey, jadi Abu Ayyub pun katalah, aku melaksanakan perintah Rasulullah SAW hingga pada satu malam yang dingin tempat air kami pecah. Tempat air dalam rumah dia pecah dan airnya tumpah daripada atas. Maka aku dan Ummu Ayyub bergegas menghampiri air tersebut. Dan kami tak memiliki apa-apa selain selembar kain yang kami jadikan untuk lap. Kami cuba untuk mengeringkan air tersebut dengan kain lap, tetapi kami khawatir sekiranya terkena kepada Rasulullah. Ada lagi perkara yang berlaku masa Rasulullah tidur di sana. Okey, jadi esoknya pula aku mendatangi Nabi Muhammad SAW, kata Abu Ayyub, dan aku berkata kepada baginda, demi ibu dan bapaku, aku merasa segan berada di atasmu dan kau berada di bawahku. Dan aku ceritakan kepada baginda tentang tempat air yang pecah tadi. Baginda langsung memenuhi permintaanku dan naik ke bahagian atas rumah, dan aku beserta Ummu Ayyub pun pindah ke bawah rumah. Jadi Nabi Muhammad SAW tinggal bersama Abu Ayyub di rumahnya selama kira-kira 7 bulan lamanya. Okey, sampailah selesai pembangunan Masjid Rasul, iaitu Masjid Quba, di sebuah tanah kosong yang pernah dipakai sebagai tempat pemberhentian unta baginda. Jadi Nabi Muhammad setelah siap semua tu, setelah 7 bulan lamanya, dah siap masjid tu, baginda Nabi Muhammad pun pergilah ke kamar yang dibangunkan untuk dirinya dan para isterinya yang berada di sekitar masjid. Dan Nabi Muhammad pun menjadi tetangga kepada Abu Ayyub akhirnya. Jiran lah. Okay? Dan alangkah mulianya kehidupan berjiran. Tambah-tambah pula dengan Rasulullah kan. Okay? Jadi Abu Ayyub pun sangat mencintai Rasulullah dengan seluruh hati beliau dan sanubarinya. Dan Rasulullah SAW juga mencintai Abu Ayyub dengan begitu cintanya sehingga tak berjarak lagi. Dan baginda menganggap bahawa rumah Abu Ayyub sudah seperti rumah baginda sendiri. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada satu siang yang panas, Abu Bakar datanglah ke Masjid Umar. Dan ke masjid, maafkan saya, Abu Bakar datang ke masjid dan Umar pun melihat Abu Bakar, ternampak Abu Bakar. Lalu Umar pun tanyalah, wahai Abu Bakar, apa yang membuatkan engkau datang ke sini pada saat ini? Okay, lalu Abu Bakar pun cakap, yang membuatku datang ke masjid tiada lain kerana aku rasa amat lapar sekali. Okay, jadi Umar pun cakaplah kembali kepada Abu Bakar, demi Allah, dia pun sebenarnya datang ke masjid tu sebab dia tengah rasa lapar. Okay. Lalu kemudian datanglah pula Rasulullah. Rasulullah pun tanyalah kepada mereka berdua, kenapa mereka datang ke masjid? Maka mereka pun jawablah, mereka datang ke masjid sebab mereka berasa lapar. Dan jawapan Rasulullah sama juga rupanya seperti mereka. Rasulullah datang ke masjid itu sebab merasa lapar juga. Dan akhirnya Rasulullah membalaslah kepada mereka, demi Allah, aku pun keluar kerana hal yang sama. Kalau begitu, ikutilah aku. Rasulullah ajak ke satu tempat. Ke mana? Akhirnya mereka bertiga, iaitu Abu Bakar, Umar Al-Khattab dan juga baginda Rasulullah, datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Okay, untuk apa?
adalah nanti kita ceritakan, dah nak sampai dah part tu. Okey. Abu Ayyub setiap hari sebenarnya menyisakan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika Rasulullah terlambat datang atau tak datang pada waktu makan, maka makanan-makanan tersebut Abu Ayyub akan beri kepada keluarganya. Dan begitu sahaja baginda sampai dengan Abu Bakar dan juga Umar pada ketika itu. Okey, maka keluarlah Ummu Ayyub, isteri kepada Abu Ayyub, sambil berkata, dia cakap, selamat datang kepada Nabi Allah dan orang yang bersamanya dengannya. Lalu Nabi Muhammad pun bertanyalah kepada isteri Abu Ayyub ni, ke mana Abu Ayyub? Okey. Lalu Abu Ayyub ni dia dengar saja suara Rasulullah saat tu, masa tu sebenarnya dia tengah bekerja dekat bawah pohon kurma dekat area rumah dia lah. Okey. Jadi dia pun langsung datang menghadap segera kepada Rasulullah. Lalu dia kata, Abu Ayyub kata, selamat datang kepada Rasulullah dan orang yang bersama dengannya. Kemudian Abu Ayyub pun sambung lagi, dia cakap, wahai Nabi Allah, ini bukanlah waktu yang biasanya engkau datang. Jadi Rasulullah pun menjawab, engkau benar. Lalu Abu Ayyub pun berlari ke arah pohon kurma yang dia tengah mengerjakan tu tadi. Okey, lalu dia potong satu tandan yang berisikan kurma matang dan belum masak. Okey. Lalu bila saja Rasulullah nampak, Rasulullah cakap, aku tak menginginkan dirimu untuk memotongnya, akan tetapi cukuplah kau petikkan saja buahnya untuk kami. Lalu Abu Ayyub pun cakaplah, ya Rasulullah, aku amat teringin untuk engkau memakan kurma yang masak mahupun tidak daripada pohon ini. Okey, dan aku akan menyembelih haiwan untukmu juga, kata Abu Ayyub. Jadi Rasulullah pun jawablah kembali kepadanya, jika kau nak sembelih haiwan, sembelihlah, tapi jangan banyak susunya. Pilihlah haiwan yang kurang susunya. Okay? Jadi Abu Ayyub pun carilah seekor anak kambing, lalu disembelih anak kambing tersebut. Okay? Lalu Abu Ayyub pun kata kepada isterinya, aduklah adunan ini, buatkan kami roti, sebab engkau sangat tahu cara membuat roti. Jadi sebab isteri Abu Ayyub ni pandai buat roti, disuruhlah isteri dia buat roti. Lalu Abu Ayyub pun ambil separuh daripada anak kambing tadi, masak dagingnya. Okay, dan setengah lagi dia buat panggang. InsyaAllah sedapnya. Okay, jadi makanlah Rasulullah dan sahabat yang lain. Okay, hidangan tersebut. Jadi Rasulullah pun mengambil sepotong daging daripada anak kambing tadi dan baginda meletakkan dalam roti. Lalu baginda bersabda, ya Abu Ayyub, bawalah segera potongan daging ini kepada Fatimah kerana dia belum memakan apa pun seperti ini sejak pagi tadi. Maka Rasulullah suruh Abu Ayyub ni berikan kepada Fatimah lah. Okay, jadi begitu saja mereka semua dah menikmati makanan dan dah pun merasa kenyang. Baginda pun bersabda, roti, daging, kurma mentah dan kurma masak. Rasulullah cakap tu. Lalu kedua mata Rasul menitiskan air mata sambil dia tengah bercakap tu. Okey, lalu sambung Rasulullah lagi, dia kata, baginda kata, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, ini adalah kenikmatan yang akan dipertanyakan kepada kalian di hari kiamat. Jika kalian menemukan makanan seperti ini dan kalian sudah memulai memegangnya dengan tangan kalian, maka bacalah Bismillah. Okey, jika kalian sudah merasa kenyang, maka bacalah Alhamdulillah alladhi huwa ashba'na wa an'ama alaina fa afdala. Yang mana maksudnya, segala puji bagi Allah yang telah membuatkan kami merasa kenyang dan telah menganugerahkan kepada kami sehingga membuat kami menjadi mulia. Okey, lalu Rasulullah pun bangkitlah dan berkata kepada Abu Ayyub, datanglah menghadap kami esok hari. Jadi Rasulullah pun adalah seorang yang bila saja menerima jasa baik daripada seseorang, maka baginda nak balaslah. Okey, nak balas kebaikan tersebut. Tetapi Abu Ayyub ni dia tak pernah dengar lagi Rasulullah cakap macam tu, maka dia pun terpinga-pinga. Lalu Umar Al-Khattab pun berkata lagi kepada Abu Ayyub, Nabi Muhammad SAW menyuruhmu mendatangi beliau esok hari, wahai Abu Ayyub. Umar ulang balik sebab Abu Ayyub macam tak pernah dengar Rasulullah cakap macam tu. Tiba-tiba Rasulullah kata begitu, dia jadi terpinga-pinga. Jadi Abu Ayyub pun kata, baiklah, dan aku akan taati perintah Rasulullah, kata Abu Ayyub. Jadi esoknya pula Abu Ayyub datanglah menghadap Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad pun berilah kepada Abu Ayyub ni seorang budak wanita kecil. Okay, untuk apa? Untuk bantu pekerjaan Abu Ayyub. Jadi baginda berpesan kepada Abu Ayyub, jagalah dia dengan baik, wahai Abu Ayyub. Tidak ada yang kami dapati daripadanya selain kebaikan selama
ia bersama dengan kami. Budak itulah yang dimaksudkan. Jadi Abu Ayyub pun kembalilah ke rumahnya bersama dengan budak kecil tersebut, budak kecil perempuan tersebut. Okey, jadi Ummu Ayyub melihat budak tersebut bersama dengan Abu Ayyub, maka dia pun bertanyalah, milik siapa budak ini wahai Abu Ayyub? Maka Abu Ayyub pun cakap, dia milik kita. Rasulullah SAW telah memberikannya kepada kita. Jadi isteri kepada Abu Ayyub pun cakaplah, agungkanlah orang yang memberikannya dan alangkah mulianya pemberian ini. Maka Abu Ayyub pun berkata, Rasul berpesan agar budak ini diperlakukan dengan baik. Maka isteri dia pun jawab lagi. Isteri jawab apa? Apa yang mesti kita lakukan untuk melaksanakan pesan Rasulullah? Dia tanya kepada Abu Ayyub. Kita nak buat apa sebenarnya ni untuk laksanakan perintah Rasulullah ni kan? Maka Abu Ayyub pun dia cakaplah dengan isterinya, demi Allah, tidak aku dapati hal yang lebih baik akan wasiat Rasulullah daripada membebaskannya. Maksudnya dekat sini niat Abu Ayyub setelah diterima budak kecil tersebut, dia nak bebaskan budak tersebut. Okey. Jadi isteri kepada Abu Ayyub pun menjawablah, engkau telah mendapatkan petunjuk ke arah kebenaran. Engkau telah diberikan taufik, kata isteri Abu Ayyub. Maka akhirnya budak tersebut dibebaskan oleh Abu Ayyub. Jadi itulah sebahagian kisah berkenaan dengan Abu Ayyub dan juga Rasulullah. Dan ada banyak lagi kisah sebenarnya, tetapi tidak ada di sini. Maka ini sahajalah berkenaan dengan Abu Ayyub yang saya dapat sampaikan. Tapi apa pun, Abu Ayyub radhiyallahu anhu mengisi hidupnya dengan berjuang di jalan Allah, sehingga ada orang yang berkata bahawa dia tak pernah ketinggalan mengikuti setiap peperangan yang dilakukan kaum muslimin sejak zaman Nabi Muhammad sampailah zaman Muawiyah, kecuali bila ada hal-hal lain lah Abu Ayyub tak dapat sertai. Jadi peperangan terakhir yang diikuti oleh Abu Ayyub adalah saat Muawiyah mempersiapkan sebuah pasukan di bawah kepimpinan anaknya yang bernama Yazid. Okey, untuk apa? Untuk menaklukkan Konstantinopel. Tapi, masa zaman tersebut, Abu Ayyub ni dah jadi tua lah, dah jadi renta. Okey. Jadi pada waktu tu umur dia dah berusia 80 tahun, dan walaupun umur dia dah 80 tahun, dia masih lagi kuat, orang kata semangat dia masih kuat lagi untuk menyertai peperangan. Dia tetap juga bergabung dengan pasukan Yazid dan mengharungi ombak lautan demi berjuang di jalan Allah. Dan akan tetapi tak lama sahaja berselang sejak pertempuran melawan musuh, Abu Ayyub pun jatuh sakit dan tak mampu untuk melakukan pertempuran. Maka datanglah Yazid menjenguknya dan bertanya kepada Abu Ayyub. Okey, Yazid tanyalah, apakah engkau memerlukan sesuatu? Memerlukan sesuatu wahai Abu Ayyub? Dia tanya. Maka Abu Ayyub pun jawablah, sampaikan salamku kepada para tentera kaum muslimin dan katakan kepada mereka, Abu Ayyub berpesan kepada kalian agar kalian ke barisan musuh, okey, mara ke barisan musuh hingga batas terjauh, okey. Bawalah Abu Ayyub bersama kalian dan kuburkanlah ia di bawah kaki kalian dan di bawah pagar benteng Konstantinopel. Inilah dimaksudkan dengan teks awal tadi yang atas sekali saya sebut tadi kan. Okey. Itu adalah permintaan Abu Ayyub untuk kuburkan dia di bawah pagar benteng Konstantinopel. Okey. Jadi setelah kata-kata tersebut daripada Abu Ayyub, maka beliau pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan pasukan muslimin pun memenuhi keinginan seorang sahabat Rasulullah ini. Okey, mereka pemara dan menyerang pasukan musuh sedikit demi sedikit sampailah mereka tiba di pagar benteng Konstantinopel dengan membawa jasad Abu Ayyub. Dan di sanalah mereka menggali kubur untuk Abu Ayyub dan menguburkannya di sana. Okey. Semoga Allah merahmati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia telah berani mati di tanah musuh dengan berjuang di jalan Allah padahal umurnya saat itu 80 tahun. Dan itulah antara orang kata semangat yang kita boleh ambil dan contoh yang kita boleh ambil daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Alhamdulillah, hari ini kita dah selesai orang kata mengenali seorang lagi sahabat Nabi. Okay, dan saya harap hari ini, perkongsian hari ini dapat membawa kepada orang kata inspirasi untuk kita semua. Okay, setiap hari kisah-kisah sahabat yang saya ceritakan sebenarnya banyak sangat orang kata semangat, inspirasi, okay, dan pengajaran untuk kita ambil. InsyaAllah mudah-mudahan apa sahaja yang kita dengarkan hari ini, perkongsian hari ini
dapat membawa anda kepada ataupun ke arah yang lebih baik insya-Allah. Jadi itu sahaja perkongsian berkenaan dengan Abu Ayyub Al-Ansari daripada saya hari ini. Insya-Allah esok kita akan kongsi lagi banyak lagi kisah-kisah berkenaan dengan sahabat. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.